Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Bertemu lagi dalam PDPR kita pada hari ini. Aktiviti kita Bahasa Melayu tahun 3, tema 6 Kelestarian Alam. Unit 16, Pengurusan Sisa Pepejar. Tajuk Jadual Kutipan Sisa. Buku teks jilid 2 muka surat 24 dan juga buku aktiviti jilid 2 muka surat 26. Baiklah murid-murid. Objektif PDPR kita pada hari ini, murid-murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Mari kita mulakan. Rujuk buku teks jilid 2 muka surat 24. Jadual kutipan sisa. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Berita semasa, Johor Bahru, 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasihan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelepasan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Baiklah murid-murid, mari kita lihat struktur ayat yang salah. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Yang ini adalah struktur ayat yang salah. Yang seterusnya mari kita semak. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Baik, yang seterusnya, penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Dan yang terakhir, harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Baiklah, mari kita lihat struktur ayat yang salah dan struktur ayat yang betul. Baik, cikgu telah senaraikan struktur ayat yang salah. Mari kita baca semula. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Baik, kita tukarkan struktur ayat menjadi ayat yang betul. Sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Seterusnya, sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Baik, ayat yang betul, sisa yang boleh dikitar semula dikutip sekali seminggu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Baik, kita tukarkan ayat menjadi penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Ayat yang salah yang seterusnya, panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Baik, kita tukarkan kepada buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Baik, yang seterusnya, langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Baik, kita tukarkan kepada langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Baik, ayat yang terakhir, harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Baik, kita tukarkan ayat ini menjadi struktur ayat yang betul. Semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan sekitar alam. Baik. Seterusnya, mari kita semak jawapan murid-murid. Rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 26. Baik, edit dan murnikan. Mari kita baca. Pelepasan ubat-ubatan. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar.
Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan, bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Pencemaran diatasi ini boleh. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Baiklah, kita lihat ayat yang salah yang pertama. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Baik, murid perlu gariskan jawapan yang struktur ayat yang salah. Yang kedua, pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Yang ketiga, gariskan mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Yang keempat, hidupan terjejas di dalam akan sungai. Dan yang kelima, pencemaran diatasi ini boleh. Baik, cikgu ingin terangkan terdapat 5 struktur ayat yang salah, manakala yang ini Alia dan ibunya ke hospital ni betul. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Ayat ini pun betul. Pembuangan sisa ubat ke dalam siki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Struktur ayat ini pun betul. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Baik, struktur ayat ini pun betul. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat ni pun betul. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Bayang cikgu tanda right ini, ayatnya semua strukturnya adalah betul kecuali yang cikgu gariskan ini adalah struktur ayat yang salah. Baik, sebelum itu cikgu nak terangkan tadi Alia telah membaca poster. Baik, kita baca poster yang Alia telah baca. Pelupusan ubat-ubatan. Sebelum menjalankan pelupusan ubat, anda dinasihatkan untuk membuang label pada kertas ubat untuk melindungi maklumat sulit berkaitan kesihatan anda. Tidak berkongsi ubat dengan orang lain. Keperluan ubat-ubatan bagi setiap individu berbeza. Yang berikut merupakan cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang boleh dipraktikkan oleh semua. Pertama, elakkan daripada mengepam sisa ubatan ke dalam lubang tandas. Kedua, sekiranya tiada arahan pelupusan tercatat pada label ubat, sisa ubat boleh dibuang ke dalam tong sampah dengan cara mencampurkan ubat tersebut dengan hampas teh atau kelapa. Cara ini adalah untuk mengelakkan ubat-ubatan tersebut digunakan semula oleh orang lain dan diambil oleh kanak-kanak atau haiwan peliharaan. Ketiga, sisa ubat-ubatan tersebut boleh dihantar ke jabatan-jabatan farmasi di hospital dan klinik kerajaan. Sisa ubat tersebut akan dibuang ke dalam tong sisa klinikal. Tong sisa klinikal ini akan dihantar ke pusat pembakaran, iaitu lokasi ubat-ubatan ini akan dibakar pada suhu 1100 darjah Celsius. Proses ini dikawal selia oleh Jabatan Alam Sekitar. Baik, sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, inilah poster yang telah Alia baca. Baik, kita teruskan. Alia dan ibunya ke hospital. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Bahan kimia akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Pencemaran ini boleh diatasi. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Baiklah murid-murid, cikgu ingin terangkan. Di sini cikgu telah betulkan kesalahan struktur ayat.
Yang pertama tadi, ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Yang kedua, poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Yang ketiga, sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Yang keempat, hidupan di dalam sungai akan terjejas. Dan yang kelima, pencemaran ini boleh diatasi. Baiklah murid-murid, minta murid menulis ayat ini di dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 26. Baiklah murid-murid, selesai sudah penerangan cikgu. Cikgu ada menyediakan latihan pengukuhan. Murid-murid menjawab kuis yang cikgu sediakan. Baik, kita lihat kuis yang cikgu sediakan. Ini adalah kuis yang perlu kamu jawab. Kuis ini dalam Quizizz. Tekan start. Ada 10 soalan tajuk kelestarian alam. Setelah selesai kamu menjawab kuis ini, kamu perlu mengambil gambar dan hantar kepada cikgu. Itulah sahaja penerangan cikgu tentang kuis yang telah cikgu sediakan. Sampai di sini sahaja penerangan cikgu tentang aktiviti PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.